Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kuliah bulanan ambo pada kali ini, ambo ingin sama-sama berkongsi dengan adik kakak, hadirin hadirat, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan hayatus sahabah. Hayatus sahabah iaitu kisah para sahabat. Kisah para sahabat, selain daripada kita mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dapat tidak kita juga mengetahui kisah dan juga sirah para sahabat yang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang saya gunakan untuk kuliah bulanan ambo pada kali ini iaitu daripada kitab Suwarun min Hayatis Sahabah karangan Dr. Abdul Rahman Rifat Al-Basha, dan ianya telah diterjemuh dalam bahasa Melayu. Diterjemuh dalam bahasa Melayu. Boleh belilah kalau hok mana berhajat tu, boleh beli di Jafarawah pun ada, Muda Osman pun ada, terbitan Galeri Ilmu. Tak apa, lepas pada ni abang akan buku gambar, abang akan bagi ke email kita. Hok mana-mana berminat boleh cari, insya-Allah. Jadi mengikut penulis kita ni, dia tulis sini sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama yang beliau tulis dalam kitab beliau iaitu Anas bin Malik Al-Ansari. Sahabat yang pertama iaitu bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik masih kecil ketika ibunya Rumaisah, nama ibu dia, nama Rumaisah, mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadah. Hati sanubarinya yang lunak pun dipenuhi rasa cinta terhadap Nabi umat Islam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ketika kecil lagi, mak dia ni telah ajar, telah tanamkan dalam hati anak dia yang masih kecil tentang kehebatan, tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anas dilamun rasa cinta untuk mendengar kisah Nabi, rindu ingin mendengar berita sekalipun mata masih belum melihat. Betapa anak kecil ini amat berharap untuk pergi kepada nabinya di Mekah, ataupun Rasul yang agung datang kepadanya di Yathrib agar dia berbahagia dapat melihatnya dan girang bertemu dengan baginda. Anas bin Malik tinggal di Makkahul Mukarramah. Masa tu Nabi berada di Yathrib, ketika mana Nabi telah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Anas bin Malik bersama-sama Nabi berada di Mekah. Betulnya Nabi berada di Mekah. Masa tu orang panggil Anas bin Malik berada di Madinah. Jadi Anas bin Malik ni rindu nak jumpa dengan Nabi, kerana mak dia Rumaisah ni duduk cerita, duduk royak Nabi ni lagu ni, Nabi ni lagu ni. Maka dia rasa rindu nak jumpa dengan Nabi. Sama ada Nabi ni pergi ke Madinah ataupun dia pergi ke Makkahul Mukarramah. Jadi pada suatu hari tersebar berita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar akan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dia dengar Nabi nak pergi ke Madinah, sukalah dia, gembira dah dia, muka lama dah. Lama dah duk tunggu kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rupa Nabi, bagaimana keadaan Nabi, bagaimana sifat Nabi, akhlak Nabi. Tiba-tiba pada hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana ketika mana Nabi masuk ke pintu utama kota Madinah, sahabat-sahabat dan juga penduduk-penduduk Madinah beratur kiri kanan untuk menerima, menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rumaisah ni mengambil kesempatan, tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk jumpa in person, jumpa secara peribadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Rumaisah dengan Anas bin Malik boleh jumpa dengan Nabi. Maka ketika mana Rumaisah berjumpa dengan Nabi, Rumaisah pun berkata, "Wahai Rasulullah, semua lelaki dan wanita Ansar telah memberi hadiah kepada Tuan. Namun saya tiada apa-apa yang boleh saya hadiahkan selain anak saya ini. Ambillah dia. Dia akan berkhidmat untuk Tuan mengikut apa sahaja yang Tuan mahukan." Rumaisah ni dia tak ada harta nak beri, tak ada barang nak beri, maka dia hadiah anak dia, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni orang panggil tadhiyah, pengorbanan seorang ibu, kesetiaan seorang ibu kepada Nabi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak sayang kepada anak? Ibu mana tak sayang kepada anak? Tetapi kerana cinta dia, kasih dia kepada Rasulullah, dia sanggup hadiah barang yang paling berharga atas dunia ni kepada baginda. Orang lain bagi duit, bagi harta, bagi barang, dia ni bagi anak.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang panggil pengorbanan yang bernilai. Rasulullah menerima pemberian yang sangat berharga itu dengan senang hati. Baginda mengusap-ngusap kepala Anas dengan tangannya yang mulia. Rasulullah menjadikan Anas sebahagian daripada anggota keluarganya. Anas bin Malik ataupun Unais, sebagaimana para sahabat memanggilnya pada ketika itu, berumur 10 tahun. Bayangkan adik kakak muslimin dan juga muslimat, hadirin hadirat, anak berumur, kanak-kanak berumur 10 tahun sudah berpisah dengan ibu dia dengan tidak ada masalah. Tak menangis, tak berjerit, tak orang panggil, tak beronah. Sebab apa? Sebab Rumaisah daripada Anas kecil lagi, dia telah masuk, dia telah orang panggil telah brainwash. Telah orang panggil apa, telah bina dalam kepala otak, telah masuk dalam kepala otak anak dia ni. Rasulullah lagu ni, keindahan Rasulullah, orang panggil kehebatan Rasulullah, menyebabkan anak ni orang panggil berombok. Orang panggil apa? Tak sabar-sabar nak duduk dengan Rasulullah. Nak ayatnya tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad, pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada awal lagi telah dilakukan oleh Rumaisah kepada anak-anak dia. Kepada anak dia. Jadi kita, ibu dan juga ayah, menjadi tanggungjawab kepada kita. Kita ajar anak-anak kita ni yang masih kecil lagi berkaitan dengan Islam. Kena ajar berkenaan dengan fardu ain. Ajar mereka supaya boleh mari ke masjid, boleh ikut kita ke masjid, boleh ajar mereka Al-Quran, fardu ain dan juga sebagainya. Kalau kita tidak sempat letak mereka di pusat pengajian Islam, pasti kau tak kira lah, daripada kecil lagi, supaya mereka boleh mengenal Al-Quran, mengenal ilmu-ilmu agama, reti semaya walaupun tidak sempurna, tetapi dia sudah membiasakan diri dengan rokok, dengan sujud, dengan iktidak. Dia sudah biasa daripada kecil lagi. Ni benda yang sangat penting kepada kita, tarbiyatul aulad. Ajar anak-anak kita yang masih kecil lagi supaya mereka ni kenal fardu ain, kenal agama. Barulah bila mereka meningkat dewasa, mereka jadi orang yang baik, pelajar yang baik, anak yang baik, tidak beronah, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Lebih-lebih lagi, wal'iyazabillah, memalukan mak dan juga ayah. Ni tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Rumaisah lagu tu lah. Dia ajar Anas bin Malik bagaimana pentingnya, bagaimana hebatnya, bagaimana comelnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah ketika mana umur dia 10 tahun. 10 tahun ni gak japak deh. Japak 10 tahun. Bayangkan dah japak. Anas bin Malik menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mana baginda wafat. Sampai mati. Berapa lama? Iaitu selama genap 10 tahun. Anas bin Malik menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Lama 10 tahun ni. Khadam kepada Nabi. Walaupun khadam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap Anas bin Malik
sebagai menganggap dia sebagai anak dia sendiri. Dan Nabi juga kadang-kadang memanggil Anas ini dengan panggilan Unais, panggilan manja. Sebagaimana Nabi panggil kepada Aisyah Humairah. Nabi gelar panggilan manja Nabi kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi panggil Humairah. Begitu juga dengan Anas bin Malik, Nabi panggil dengan panggilan Unais. Ni panggilan manja Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kehebatan Anas bin Malik ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu doa yang khusus kepada beliau. Doa ini, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. 3 kali Nabi doa kepada Anas bin Malik. Ya Allah, kamu anugerahkanlah kepada Anas bin Malik ini malan, harta. Yang kedua, wa waladan, anak pinak. Yang ketiga, wa bariklah, dan kamu berkatilah dia. Yang ketiga tu mahal sekali. Yang ketiga tu mahal sekali, iaitu apa? Hidup atas dunia ni berkat. Belum tentu harta banyak, anak banyak, hidup Allah Ta'ala berkat. Harta banyak, wal'iyadzabillah, tipu orang, rasuah orang, peras hugu orang, daripada sumber-sumber yang haram, wal'iyadzabillahi min zalik. Harta banyak tapi sumber yang haram, maka tidak ada keberkatan di dalam kehidupan. Anak ramai, cucu ramai, tetapi melakukan maksiat, tinggal tanggungjawab kepada agama, tinggal tanggungjawab kepada Allah, maka tak ada keberkatan dalam kehidupan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, atau kama qala, sesungguhnya kesudahan amalan anak seseorang, anak Adam ini dikira di pengakhirannya, penghujung nyawa dia tu, barulah dikira dia ni sama ada ahli syurga ataupun wal'iyadzabillah ahli neraka. Contoh, zaman muda dia. Zaman muda dia ni orang kata panggil kepala hamla. Samsi kata orang, bunuh orang, tak kira lah. Tiba-tiba di akhir-akhir ujung hidup dia ni, dia kembali bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah. Dia ingin menginsafi kesalahan dia. Dia mari ke masjid, dia buat ibadat, dia sedekah. 100% kubur. Dia mati dalam keadaan lagu tu, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada juga zaman muda, alhamdulillah, kaki masjid, kaki kuliah, kaki-kaki belakang. Hak juruh ni gak kahwin ni belakang. Tiba-tiba bila masuk umur warga mak, berondak. Moga PKP 2 tahun, masjid tutup, kuliah pun tak ada, berondak. Kedai kopi buka. Jadi gak duk main kedai kopi, yoya. Jadi tak cara ke masjid, tak cara ke gapo, tak cara ke gapo, buat benda-benda yang tak comel. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan lagu tu, wal'iyadzabillahi min zalik. Sebab tu Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Nak tahu kesudahan, nak tahu kahwin ni gimana, tengok keadaan mati dia tu. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi keberkatan itu adalah sangat penting. Cukup penting. Tidak ada istilah berkat dalam agama-agama yang lain. Istilah berkat ni ada dalam agama kita, agama Islam.
keberkatan. Hidup sederhana, tidak kaya sebagaimana orang lain, biasa-biasa, tapi gembira. Suka, tak ada masalah, makan cukup. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan pengajian-pengajian, sedekah dan juga sebagainya. Maka hidup dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan yang ada kepada Anas bin Malik ini 3 perkara. Harta banyak, anak ramai, Allah Ta'ala berkat dia. Maka kok mana-mana pun benda yang keluar daripada mulut Rasulullah ini Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala terima. Maka Anas bin Malik dengan makbulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dia menjadi seorang Ansar yang kaya. Ansar ni adalah penduduk Madinah, Muhajirin penduduk Mekah. Anas bin Malik menjadi seorang lelaki Ansar yang kaya di Madinah tu Al-Munawwarah, dan mempunyai ramai keturunan. Banyak keturunan dia. Dalam sirah Nabawiyah menyebut cucu dan juga anak-anak dia mencapai 100 orang. Dan Nabi doa ke dia, Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Harta dia banyak, dia jadi orang kaya, dia juga anak dan juga cucu dia mencecah 100 orang. Wa bariklah, dan Allah Ta'ala berkati dia. Gabriel berkat dia. Anas bin Malik telah wafat, telah meninggal dunia ketika mana umur dia 100 tahun. 100 tahun. Lebih kurang almarhum Tuan Guru Haji Isa Gerik hok mati kemari. 100 lebih juga umur dia. Tuan Guru Haji Isa Gerik ni salah seorang daripada anak murid Padoe Mekah. Padoe ni siapa Padoe? Hok karya kitab Bakurah Amani, hok kita ngaji di masjid tu. Bakurah Amani kitab tauhid, kitab Jawi. Jadi penuh orang panggil salah seorang daripada anak murid Padoe ni almarhum Tuan Guru Haji Isa Gerik. Umur dia lebih kurang 100 tahun ke 103 tahun, tak ingat. Nak ayatnya berkat umur dia ni, Allah Ta'ala bagi dia mati dalam keadaan umur yang panjang, iaitu 100 tahun. Maka apabila di saat-saat kematian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik sentiasa sebut kepada ahli keluarga dia. Dia sebut kepada ahli keluarga dia. Dia kata, ajarkanlah kepadaku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tolong ajar. Ajar aku mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus dia ajar. Akhir sekali dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan dia mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kehebatan Anas juga, beliau adalah salah seorang daripada perawi-perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar. Kalau kita belajar hadis, banyak ke hadis yang keluar Anas bin Malik, Anas bin Malik, dia lah antara perawi yang banyak, selain daripada Abu Hurairah, Abi Hurairah, dan juga daripada Abdullah bin Umar, Umar bin Abdullah. Ni kalau kita ngaji hadis, maka kita jumpa semua nama 3 orang ni. Anas bin Malik, Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar.
Ini kehebatan yang ada kepada Anas bin Malik. Kerana apa? Sejak daripada kecil lagi dia sudah menjadi khodam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara wasiat yang ditulis oleh Anas bin Malik, dia sebut ketika mana nak ditanam dia ke liang lahat, dia minta dalam wasiat tersebut supaya ditanam bersama-sama dengan beliau sebatang tongkat pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tukar ditanam sekali dengan dia. Sebab apa? Sebab tukar tu Nabi bagi kepada dia. Ni khusus untuk sahabat Nabi. Jangan pula royak kotak email hamba kalau mau mati ni. Tanah sekali dengan mutu-mutu tak apa lali kubur. Janganlah. Ni khusus kepada sahabat Nabi. Dia boleh buat sebab dia sahabat Nabi. Kerana sayangnya tukar tu Nabi bagi kepada dia, dia minta dikafankan. Bukan ditanam. Sekali dengan dia tu tukar. Ni pemberian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan daripada cerita yang kita belajar berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu salah satunya bagaimana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Anas bin Malik. Kerana apa? Tidak lain tidak bukan setianya dia, kasihnya dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana dia sanggup berpisah dengan keluarga dia, sanggup berpisah dengan ibu dia ketika mana dia berumur 10 tahun. Kerana pengorbanan tersebut, kerana tadhiyah tersebut, maka Allah Ta'ala bagi kelebihan yang sangat banyak kepada Anas bin Malik. Kita belajar juga dalam hadis, apabila perawi daripada perawi tersebut Anas bin Malik, maka hadis itu adalah hadis sahih. Bukannya hadis dhaif, bukannya hadis hasan, apatah lagi hadis maqtu'. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah hadis sahih. Maknanya kalau hadis sahih, kita boleh guna dalam kehidupan kita, boleh dijadikan hukum, boleh berhujah dengan hukum pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dijadikan sandaran oleh ulama-ulama fiqh. Sama ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan juga Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Maknanya a'immatul arba'ah menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai sandaran kepada mazhab-mazhab mereka. Ini hebatnya Anas bin Malik. Begitu juga hebatnya seorang ibu, cerdiknya seorang ibu, apabila dia telah berjaya mendidik anak-anak dia daripada kecil lagi. Kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan agama mesti dititik beratkan oleh kita. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ni, macam-macam perkara hok berlaku. Macam-macam perkara hok berlaku, kita tak ada nak ambak. Kita tak ada nak ambak. Lebih-lebih lagi kalau kita ni ayah yang wargemah, ibu yang wargemah, tak ada ambak anak-anak kita hok duduk di sekolah. Dia lebih cepat daripada kita. Dia lebih hebat daripada kita daripada segi teknologi. Dengan telefonnya, dengan media sosialnya, dengan macam-macam perkara, kita tak ada nak ambak. Kalau kita tidak didik mereka dengan didikan agama, dengan didikan Islam, maka dengan dunia akhir zaman ni, dunia tanpa sepadan, maka wal'iyazabillahi min zalik, kita bimbang takut anak kita, cucu kita terjerumus dalam perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang menyebabkan kita ni berair mata. Kita ni berair mata, kita ni
Orang panggil gapo? Sedih. Kerana kita tidak sempat untuk orang panggil untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak kita. Sebab itu sangat-sangat penting untuk kita mengetahui sirah para sahabat. Tidak lain tidak bukan sebagai inspirasi kepada kita bagaimana hebatnya para sahabat memperjuangkan agama mereka, menjaga batik tubuh Nabi, menjaga agama Islam itu sendiri. Sebab pada ni ada lagi cerita-cerita sedap berkenaan dengan para sahabat dari buku ni. Ni baru sahabat yang pertama, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi sahabat-sahabat yang hebat dalam ni, sanggup berkorban untuk Nabi, sanggup mati untuk Nabi. Walau kerana apa? Kerana dipaksa untuk keluar daripada agama mereka. Dipaksa keluar daripada agama Islam, mereka sanggup panuh tangan kanan, panuh tangan kiri, sanggup nak sembuh api, sanggup nak singgah air yang mendidih, semata-mata kerana nak mempertahankan agama Islam. Ini benda-benda lagu ni kita kena baca, kita kena hayati, kita kena mengambil faedah dan juga inspirasi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya setiap hari iman kita bertambah, iman kita tidak berkurang. Sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.